Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anak-anak murid yang cikgu kasihi dan sayangi. Okey, hari ini cikgu kembali menyambung subjek ekonomi di bawah tajuk hasil kerajaan, yang mana kita minggu lepas kita dah belajar dan hari ini cikgu sambung pelajaran kita. Tapi sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, kita sama-samalah kita berdoa di dalam cara agama masing-masing. Yang beragama Islam seperti cikgu, kita membaca doa seperti cikgu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Seterusnya menyambung, cikgu ulas kembali pada minggu lepas. Kita dah belajar alat dasar ekonomi, kan, macam mana ekonomi diukur menggunakan alat-alatnya. Yang pertama kita dah belajar dasar fiskal. Okey, seterusnya kita dah belajar dasar kewangan. Okey, dasar fiskal ada dua, dasar fiskal mengembang, dasar fiskal menguncup. Tak apa, nanti yang itu cikgu tak nak ulas balik. Kamu boleh review balik video yang yang cikgu dah pernah forward kepada kamu semua. Manakala dasar kewangan pun ada dua jenis, iaitu mengembang dan menguncup. Dan cikgu dah pernah menyatakan pada pelajaran sebelum ini, satu lagi alat dasar ekonomi yang kita pelajari adalah hasil kerajaan. Okay, hasil kerajaan pula, salah satu hasil kerajaan yang kerajaan yang paling kita kenali iaitu hasil cukai, yang kita kenali sebagai hasil cukai. Dan cikgu pernah menyatakan di dalam kelas sebelum ini, hasil cukai pula terbahagi kepada dua, iaitu hasil cukai langsung dan hasil cukai tak langsung. Okey, minggu lepas kita dah belajar hasil cukai langsung, iaitu hasil yang mana bebannya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Maknanya beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Contoh, cukai pendapatan individu. Okey, cukai pendapatan individu yang kita belajar tingkatan 4 pada tahun lepas, 4 sebelum PKP, kita pernah menyentuh tajuk ini. Okey, contohnya cukai itu dikenakan terhadap cikgu. Contoh, cikgu kena cukai pendapatan individu. So cikgu sahaja yang kena bayar dan tak boleh suruh orang lain, yang beban cukai cikgu ni tak boleh dipindahkan kepada orang lain. Okey. Dalam banyak-banyak cukai kelas, ada satu jenis cukai yang mana hasil cukai itu dia dikenakan pada dirinya, tapi dia boleh memindahkan beban cukai itu kepada orang lain. Yang itu yang kita akan belajar pada hari ini. Baik kelas, cikgu akan present apa yang kita belajar pada hari ini, dan semoga kamu bersedia dan mendapat manfaat pelajaran ekonomi pada hari ini. Sekejap Okey. Okey, ini yang kita namakan dia. Okey, ini yang kita namakan dia. Okey, kita masih lagi di dalam bab 1.3.2, iaitu hasil kerajaan dalam kurungan sambungan, maknanya sambungan daripada minggu lepas. Okey, yang ini kita namakan cukai tak langsung. Okey, di dalam SPM biasanya ditanya, apakah cukai tak langsung, ataupun dia suruh bagi perbezaan antara cukai langsung dan cukai tak langsung. Okey, kita tengok cukai tak langsung apa dia? Cukai tak langsung merupakan sejenis cukai yang beban cukainya boleh dipindahkan kepada orang lain. Kalau jenis cukai langsung, okey, cikgu cakap cukai langsung, ni cukai tak langsung. Kalau cukai langsung, beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Namun, cukai tak langsung, beban cukainya boleh dipindahkan kepada pihak lain. Okey, kebiasaannya jenis cukai ini dikeluarkan atas barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pihak firma. Kebiasaannya dikenakan atas barang yang pihak syarikat keluarkan. Kan contohnya cukai barangan lah, cukai barangan. Sepatutnya firma yang
firma yang terpaksa membayar cukai. Tapi disebabkan firma ni bila cukai meningkat, dia nak mengekalkan keuntungannya, jadi pada masa yang sama dia meningkatkan harga jualan dia. Jadi pada ketika itu secara langsung cukai tak langsung yang dia kena tanggung, dia boleh memindahkan kepada individu lain iaitu pengguna. Okey, seterusnya kelas, pihak firma yang ingin mengekalkan ni yang cikgu cakap ni, pihak firma yang ingin mengekalkan margin keuntungan akan memindahkan margin cukai kepada pengguna dengan menaikkan harga jualan barang dan perkhidmatan. Ni yang cikgu jelaskan tadi. Maknanya bila dikenakan cukai atas dirinya atau syarikat tersebut hanya memanipulasi harga barangan atau meningkatkan harga barangan untuk melindungi ataupun dia mengelakkan cukai tak langsung terhadap dirinya dan dia memindahkan cukai tersebut terhadap pengguna iaitu pihak lain. Okey, kita tengok. Okey, terdapat 6 jenis cukai tak langsung. Hari ini kita fokus ini aja. Terdapat 6 cukai tak langsung. Yang pertama duty excise. Okey, kalau kita boleh boleh mengikut apa yang cikgu cakap, kita ulang. Okey, yang pertama duty excise. Okey, cuba sebut duty excise. Okey, yang kedua duty import. Okey, yang ketiga duty export. Yang keempat cukai barangan dan perkhidmatan atau dalam kurungan yang paling famous GST. Kan? Kelima kelima perjudian. Nombor 6 levy. Kan? Okey, so ada berapa? Ada 6. Okey, yang ini pejam mata 3 minit. 3 minit. Ingat apa yang kita belajar, lepas tu kita ulang balik. Okey, duty excise, duty import, duty export, GST. Lepas tu apa? Cukai perjudian, lepas tu levy. Okey, kalau kita dapat menghafal 6 ni, maksudnya kamu ni dapat menghafal benda ni, so esok masa present taklah payah kan, kita boleh membezakan antara cukai langsung dan cukai tak langsung. Okey, seterusnya duty excise. Apa dia duty ni? Duty ini dikenakan terhadap barang seperti rokok, tembakau, minuman keras dan kenderaan bermotor yang dikeluarkan dalam negara untuk dijual di pasaran tempatan. Okey, maksudnya duty excise ni adalah duty yang dikenakan terhadap barang seperti rokok, tembakau, minuman keras dan kenderaan bermotor yang dikeluarkan dalam negara. Kan? Maksudnya duty ni untuk barang-barang yang disebutkan tadi yang dikeluarkan dalam negara, yang dijual pun bukan dekat luar negara, dia dikeluarkan dalam negara dan dijual di dalam negara juga, iaitu di dalam pasaran tempatan. Tujuan dia memperkenalkan duty excise ni. Kenapa kerajaan memperkenalkan duty ini ataupun cukai ini? Yang pertama sebagai hasil kerajaan. Kerajaan nak mendapatkan hasil melalui cukai. So ini dikira sebagai satu pendapatan kerajaan ataupun hasil kerajaan. Nombor 2, kenapa kerajaan kena buat benda ni? Cukai ni kenapa dia diperkenalkan? Untuk menyekat penggunaan orang ramai terhadap barang tertentu seperti rokok dan minuman keras yang membahayakan kesihatan. Kan? Maksudnya sebenarnya kerajaan buat ni, selain daripada itu dia nak menyekat orang ramai daripada banyak minum benda-benda yang tak elok untuk kesihatan ni lah. Contoh macam rokok, arak dan sebagainya. Tak elok kan. Jadi kerajaan sekat. Seperti contoh gambar sebelah. Tapi gambar sebelah dia bagi rokok Dunhill. Rokok Dunhill ni bukan dikeluarkan oleh kerajaan, bukan dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Kan? Tak ada kilang Dunhill. Kilang Dunhill ni dekat luar. Maknanya dia daripada luar negara lah. Jadi cuma cikgu memberi contoh gambaran lah, seandainya rokok ataupun arak itu dikeluarkan di dalam Malaysia, syarikat tempatan yang mengeluarkannya, makanya dia dikenakan duty excise. Alright. Okey, so tahu ya, tujuannya dua je lah, hasilkan. Nombor 2, kerajaan sedaya upaya untuk menyekat penggunaan orang ramai daripada menggunakan barang-barang tertentu seperti rokok dan minuman yang mempunyai tujuan-tujuan yang tidak baik untuk kesihatan penduduk tempatan. Alright. Kedua, duty import. Okey, tadi duty excise. Duty import. Apa dia duty import? Duty import ialah duty ataupun cukai
yang dikenakan terhadap barang penggunaan yang diimport dari luar negara seperti buah-buahan, rokok, minuman keras dan barang-barang mewah. Jadi tadi barang dalam negara, duty excise. Duty import pula kita kenakan terhadap barang yang barang daripada luar negara masuk. Maknanya barang import yang masuk di dalam negara. Tu duty import. Contohnya, cikgu bagi satu contoh. Rokok Dunhill tadilah, rokok Dunhill yang daripada luar negara masuk ke dalam Malaysia. So dikenakan duty import. Okey, selain daripada tu, kereta Honda. Kita dapat kereta Honda tu daripada mana? Daripada mana kita Malaysia import? Daripada Jepun. So, dia dikenakan duty import. Tujuannya apa? Kerajaan memperkenalkan duty import. Kenapa barang-barang import ni kena cukai? Yang pertama sebagai sumber hasil kerajaan. Mesti sumber hasil kerajaan. Kerajaan nak dapatkan hasil melalui cukai. So, salah satunya adalah cukai import. Okey, nombor 2, dia menyatakan untuk melindungi, kenapa cukai ini diperkenalkan? Untuk melindungi industri tempatan. Kerana pengenaan duty import menyebabkan harga barang import naik dan kurang berdaya saing berbanding barang tempatan. Okey, yang kedua ni maksudnya diperkenalkan duty import ni sebab melaluinya kerajaan dapat melindungi industri tempatan. Contoh antara kereta Honda dengan kereta Proton. So kalau katalah pihak kerajaan Jepun kita tak kenakan cukai, so harga kereta Honda tu sama dengan kereta Proton, CC sama, semua sama. Cuma dari segi kualiti kereta luar negara lagi baik daripada kereta Malaysia, kan? Secara faktanya. Jadi bila lebih baik, orang akan banyak beli kereta Honda ni. Jadi kemungkinan besar industri kereta Proton ni boleh rosak ataupun boleh rugi. Jadi kerajaan tak nak macam tu, sebab kalau kita beli barang Malaysia, kita sebenarnya mewujudkan satu ekonomi yang sangat bagus berbanding kita membeli barang luar negara. Kerajaan nak melindungi industri tempatan dengan mengenakan duty import. Jadi serta-merta harga kereta import lebih mahal daripada kereta tempatan. Jadi akhirnya rakyat akan banyak membeli kereta tempatan berbanding kereta import. Okey, nombor 3, tujuannya duty import ni adalah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Okey. Sebab apa? Sebab bila diperkenalkan duty import, so orang membeli kereta tempatan. Kan sebab harga barang kereta import ni atau barang-barang import ni mahal. Jadi industri tempatan berkembang dengan baik. Jadi bila berkembang dengan baik, syarikat-syarikat tempatan cuba mencari pekerja tempatan. Jadi secara langsung akan mewujudkan pekerjaan kepada peluang pekerjaan kepada orang ramai ataupun rakyat tempatan. Okey, nombor 4, memperbaiki imbangan dagangan dan imbangan pembayaran negara. Yang ini kita akan belajar topik-topik yang terakhir nanti. Imbangan dagangan maksudnya antara import dan ekspor. Maksudnya kita dapat memperbaiki kita punya barang-barang ekspor berbanding barang import. Kan? Maksudnya macam itulah. Dan kita kurang hutang dengan luar negara. Okey, nombor 5, mengatasi masalah lambakan dalam perdagangan antarabangsa, iaitu menjual barang dengan harga yang sangat murah di pasaran luar negara berbanding dengan harga di dalam negara, berbanding dengan harga asal. Jadi nak mengelakkan lambakan barang tersebut, jadi kerajaan akan memperkenalkan duty import untuk mengurangkan lambakan barang-barang import. Alright, so ini contoh-contoh barang-barang import yang terdapat dekat Malaysia. Kereta Honda, kasut Adidas dan motor Y15. Alright, seterusnya duty export. Okay, duty import tadi, duty export kan. Duty import tadi, ni duty export. Apa dia duty export? Duty export adalah cukai yang dikenakan atas komoditi utama seperti petroleum, kelapa sawit, getah dan kayu bali yang diekspor ke luar negara. Ingat, komoditi ni apa? Komoditi ni adalah barang atau bahan mentah utama yang kita ekspor ke luar negara. Jadi bahan asas utama yang kita ekspor ke luar negara dikenakan cukai yang kita kenali sebagai duty export. Okey, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama sebagai hasil kerajaan. Nombor 2, menyekat ekspor barang komoditi mentah yang tidak diproses secara berlebihan dan menggalakkan pengeluar memproses barang komoditi kepada barang siap atau separuh siap sebelum diekspor ke luar negara. Jadi kerajaan buat macam ni supaya apa? Supaya
contoh kelapa sawit tu dapat diproses dengan baik, maknanya daripada proses kelapa sawit tu diproses jadi minyak. So kerajaan seboleh-bolehnya menghantar minyak itu keluar negara, bukan menghantar sepenuhnya. Maknanya daripada kelapa sawit itu kan bahan mentah. So kerajaan nak mengelakkan, nak mengurangkan syarikat-syarikat ni daripada dalam negara ekspor bahan mentah tu. Maksudnya kalau boleh kerajaan ekspor, maknanya dah siap barang. Okey, barang hasil siap tu minyak masak terus diekspor keluar negara. Jadi bila diperkenalkan duty ekspor, banyak peraturan yang diperkenalkan, makanya kerajaan dapat mengawal komoditi mentah yang tidak diproses secara berlebihan dan menggalakkan pengeluar memproses barang komoditi kepada barang siap. Okey, nombor 3, memajukan industri yang berasaskan sumber tempatan kerana bahan mentah diproses dalam negara. Okay. Secara langsung lah bila diperkenalkan duty ekspor, kan duty ekspor, cukai ekspor ni, makanya dia ada syarat-syarat tertentu menyebabkan syarikat kena mematuhi syarat-syarat tersebut. Jadi serta-merta dia akan memajukan industri yang berasaskan sumber tempatan daripada bahan mentah ini. Jadi sebab apa? Sebab dia diproses dalam negara. Okey, kelas. Seterusnya GST. GST merupakan cukai yang dikenakan ke atas penggunaan barang dan perkhidmatan yang bermula kuat kuasa pada 1 April 2015. Okey, dulu kita ada GST. Dan sebelum tu kita ada SST. Sekarang kita kembali kepada SST. Okey, dulu masa zaman pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak, dia memperkenalkan GST. So GST ni apa? GST ni cukai yang dikenakan terhadap barang dan perkhidmatan yang kita beli dekat kedai. Contoh setiap barang, apa saja yang kau beli? Apa saja perkhidmatan? Bas, beg yang kau beli, kasut, apa lagi? Pensil, botol air, handphone, kan? Semua ada cukai yang membezakan cukai AST ataupun GST. Okey. GST ni diperkenalkan pada 1 April 2015. Sekarang kita guna SST. Zaman Pakatan PN ni, kan, zaman PN ni diperkenalkan kembali SST. Maksudnya GST ni dah tak ada dah. Okey. GST ni maksudnya setiap pihak tu dikenakan cukai. Contoh start daripada pengeluar kilang dikenakan 6%. Sampai dekat kilang pemborong kena 6%. Sampai dekat pemborong peruncit kena 6%. Sampai kat peruncit sampai dekat pembeli. So pembeli kita dah pengguna pun kena 6%. Maknanya setiap level itu dikenakan cukai. Yang itu kita namakan cukai barang dan perkhidmatan. Okey. Lepas tu dia kata, cukai GST ni merupakan cukai penggunaan yang berasaskan konsep nilai ditambah. Yalah, maksudnya konsep nilai ditambah ni maksudnya contoh harganya RM5. Bila kena 6%, kena masuk RM5.60. Contohlah katakan, cikgu tak kira secara detail lah. Okey, RM5.60. Bila sampai dekat tadi dekat pengilang kepada pemborong. Sampai ke pemborong tadi RM5.60, tambah lagi 6%. Jadi RM6, contoh kata RM6. Daripada pemborong kepada peruncit, tadi RM6 kan? Dah jadi RM6. RM6 tambah lagi 6%. 6% jadi RM6.60 katalah. Sampai dekat sampai daripada peruncit pergi dekat pengguna kita, jadi RM7. Maka harga barang akhir itu adalah RM7. Itu yang dinamakan berasaskan konsep nilai ditambah. Okey. Jadi melalui GST ni, golongan yang berpendapatan tinggi akan banyak dikenakan cukai GST sebab dia beli barang banyak. Manakala golongan yang kurang pendapatannya, dia dikenakan cukai GST yang rendah sebab secara logiknya yang berpendapatan rendah ini dia membeli barang sikit berbanding dengan golongan yang berpendapatan tinggi. Okey, next, seterusnya cukai perjudian. Cukai perjudian ni dikenakan atas firma yang menjalankan operasi perjudian berlesen di Malaysia. Contohnya Magnum, macam gambar sebelah tu. Magnum, Toto, kedai-kedai judi kan. Okey, Genting, Highland yang kita pergi kan ada kedai judi kat atas, kedai judi dikenakan. Apa lagi yang benda-benda yang berkaitan dengan judi dikenakan cukai perjudian. Dan cukai perjudian ni salah satu hasil
Ya, alright. Yang terakhir adalah levy. Levy ni apa? Levy adalah cukai yang dikenakan ke atas majikan. Ni ada majikan buy pula. Ni silap typing error. Ya, dia kata majikan yang membawa masuk barang, yang membawa masuk, dikenakan atas majikan yang membawa masuk barang dan perkhidmatan ke dalam negara. Okey. Cukai ini dikenakan terhadap pekerja asing yang datang ke sebuah negara. Sekejap, cikgu typing error kat situ ya. Yang mau, okey, kata majikan. Okey. Majikan yang membawa masuk barang dan perkhidmatan ke dalam negara. Cukai ini dikenakan terhadap dating datang ke sesebuah negara. Maksudnya cukai ini kebanyakannya dikenakan terhadap pekerja asing yang datang ke sebuah negara. Contoh macam amah lah. Amah yang datang ke Malaysia kena bayar levy. Kan lagi siapa? Mamak-mamak yang kerja datang daripada Bangladesh, daripada India yang kerja dekat restoran pun dikenakan levy. Levy ni merupakan salah satu cukai tak langsung. So itu saja 6 jenis cukai tak langsung. Cikgu ulang balik. Cukai 6 cukai tak langsung. Kita ulang balik sama-sama kelas. Okey, cukai tak langsung yang kita baru saja belajar iaitu duty excise, duty import, duty export, cukai barang dan perkhidmatan GST, cukai perjudian dan levy. Okey kelas, untuk tugasan kita pada hari ini, cikgu nak kamu menyiapkan nota dalam bentuk writing untuk cukai tak langsung. Okey. Setelah siap kamu punya kerja tersebut, kamu boleh PM saya seperti biasa melalui nombor telefon 0195538897. Lepas tu menunjukkan bukti kerja kamu tu sudah siap dan cikgu boleh rekodkan di dalam kerja-kerja rumah kamu. Okey, semoga perkongsian kita pada hari ini mendapat manfaat kan sebagai ilmu tambahan kepada kita dan semoga kamu ceria-ceria saja. Paling tidak kita tidak duduk tanpa ada ilmu. Kalau boleh semestinya kamu kena duduk dalam era PKP ni, dalam keadaan era pandemik ni, dalam keadaan norma-norma baharu dan dengan cara pembelajaran PPR yang baru. Okey kelas, kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Bye.